presentation ni dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan terangkan dalam bahasa Melayu ataupun mix language, which is untuk lebih memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk faham ataupun cara apakah konten yang perlu ada di dalam konsep paper dan juga proposal. Okay. Untuk struktur untuk konsep paper, kebiasaannya konsep paper ni dia hanya 1 muka surat hingga 3 muka surat. Okay. Dan konten ni biasanya kita fokuskan kepada problem statement, objektif, project summary yang kita rangkumkan atau kita summarykan pengenalan, introduction, penyataan masalah dan juga objektif. Kemudian kita nyatakan sedikit secara summary metodologi yang kita akan gunakan untuk kita jalankan kajian dan juga apakah expected output atau outcome yang kita harapkan daripada kajian ataupun projek yang kita jalankan. Okay, untuk lebih detail berkenaan dengan item-item ni, saya akan terangkan di dalam structure of proposal kerana sekiranya kita telah faham apa yang structure diperlukan dalam sesebuah proposal, dan konten tersebut boleh digunakan untuk kita menulis konsep paper. Okey, untuk kita sesebuah proposal, kebiasaannya mana-mana borang permohonan grant atau pertandingan dan sebagainya, dia akan minta informasi tentang penyelidik ataupun projek, ahli tim yang akan menyertai projek tersebut dan tajuk kepada projek yang hendak dijalankan. Dan item pertama yang kita perlu ada di dalam suatu proposal adalah introduction dan background. Seterusnya penyataan masalah, problem statement. Kemudian daripada problem statement tu kita akan devise atau rangka apakah research question, soalan yang kita ingin jawab melalui proposal atau projek yang kita nak cadangkan. Daripada research question tersebut kita akan ada spesifik objektif, dan daripada objektif yang kita hendak capai, kita akan gariskan metod ataupun task-task ataupun step-step yang kita akan lakukan di dalam projek tersebut untuk mencapai objektif beserta dengan timeline. Maksudnya setiap satu gerak kerja yang dijalankan perlu ada masa yang kita jangka untuk kita siapkan gerak kerja tersebut. Kemudian kita akan nyatakan apa expected results dan output atau outcome yang diperlukan daripada proposal tersebut. Daripada results yang kita telah nyatakan, kita akan melihat kepada impact daripada result tersebut yang sebenarnya akan menjawab kepada problem statement kita yang item kedua di dalam research proposal. Okay. Dan di mana-mana proposal yang kita perlu nyatakan bajet yang diperlukan untuk melaksanakan projek tersebut, dan kebiasaannya bajet tersebut adalah perlu selari dengan metodologi yang dicadangkan. Okay. Jadi kita akan pergi setiap satu item ni dan kemudian di akhir presentation ni kita akan adakan satu sharing session di mana kita boleh bincangkan sedikit tentang contoh untuk menulis research proposal. Okey, introduction dan background ni sebiasanya kita akan menyatakan berkenaan dengan bagaimana, kenapa topik tu kita nak ketengahkan. Okey, apakah kerja-kerja yang telah pun pernah dilakukan ataupun yang menjurus kepada penyataan masalah. So kita perlu juga untuk kita mendalami sesuatu permasalahan atau cadangan yang kita ingin lakukan dalam proposal dan projek, kita perlu tahu latar belakang. Ada tak pihak lain yang pernah menjalankan penyelidikan tersebut? Ada tak pihak lain yang telah pernah menjalankan atau mencadangkan idea tersebut? Dan kenapa kita masih perlu menjalankan projek tersebut sedangkan mungkin ada pihak lain yang pernah jalankan. So kita perlu membuat sedikit analisis daripada latar belakang ataupun kajian-kajian yang sebelum ni yang pernah dijalankan. Kita perlu meletakkan summary dan mengkategorikan mungkin projek ni pernah dijalankan tetapi hanya dijalankan di tempat-tempat yang berbeza dengan kawasan kita. Jadi kita rasa ada perlunya projek ini dijalankan di kawasan yang kita nak jalankan. So apakah perbezaan dan yang kita nak wujudkan apabila kita menjalankan projek ini? So yang paling penting kita perlu menunjukkan apakah gap
apa yang masih belum ada lagi, yang masih lagi belum ada pihak lain buat untuk kita ketengahkan dan selesaikan dengan menggunakan proposal yang kita ingin cadangkan. Dan bila kita nak memastikan bahagian introduction kita yang background dan termasuk literature review ni, kajian-kajian sebelum ni, kita perlu cuba menjawab apakah research area yang kita nak lakukan untuk proposal ni, apa motivasi kita dan apa kepentingan kepada beneficiaries. Siapa pihak mana yang akan mendapat manfaat sekiranya projek ini dijalankan. Okay. Daripada bahagian background dan introduction, kita akan pergi ke problem statement. Sebab oleh kerana kita dah tengok tadi latar belakang, kita dah tahu pihak lain dia dah ada buat kajian tu tapi ada kekurangan. Jadi kita akan menjurus kepada penyataan masalah yang spesifik yang berkaitan dengan projek yang kita ingin jalankan. So kita akan describe isu yang currently, yang berlaku sekarang. Bukannya isu tu telah pun berlaku 5 tahun lepas dan tak berlaku sekarang, itu bukan penyataan masalah. Penyataan masalah adalah isu yang sedang berlaku sekarang. So daripada itu kita perlu menyatakan konteks untuk kajian yang kita ingin jalankan untuk kita mewujudkan penyataan masalah yang kita ingin jawab. So dan penyataan masalah ni perlulah spesifik problem yang kita boleh capai. So perkara yang at the end, katalah contoh projek ini dijalankan selama 3 bulan, pada akhir 3 bulan kita boleh menjawab kepada penyataan masalah ini. Okay. Kemudian daripada penyataan masalah tersebut kita perlulah menghuraikan dengan bertanya soalan yang relevan. Soalan tersebut mesti menjurus kepada penyataan masalah atau isu yang telah kita nyatakan di problem statement tadi. Dan ianya mesti penting dan perlu address the key problem di dalam bidang yang kita nyatakan. Contohnya kita sedang bercakap tentang masalah air. So penyataan masalah kita kena berkaitan lah dengan penyataan masalah air itu tadi. So tak adalah dia mesti berkaitan. Dan research question ni perlulah soalan yang clear, maksudnya kalau pihak lain baca mereka akan faham precise apa yang kita ingin kajikan dan ianya boleh dijawab. Maksudnya bukannya kita nak bertanya satu soalan yang tentang alam semester sedangkan kita nak menjurus kepada permasalahan yang kita nak selesaikan di kawasan atau ruang lingkup yang kita mampu selesaikan. Okay. Daripada research question kita akan mewujudkan objektif. Objektifnya dia ada kita gunakan SMART principle, mesti spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan boleh di dalam ruang lingkup masa yang diberikan untuk kita menyiapkan projek. Okay. So spesifik tu kita perlu clearly outline the statement, very precise, secara spesifik. Measurable, adakah penyataan objektif kita tu boleh diukur? Kalau tak boleh diukur secara abstrak, ianya bukan satu objektif yang baik. Okay. Adakah dan seterusnya, adakah ianya boleh dicapai dalam tempoh masa tadi? Kata kita diberi 2 tahun, atau 3 bulan, setahun, kita boleh capai tak objektif yang kita rangkakan di dalam proposal? Dan realistik, seperti mana saya kata tadi, kita nak menyelesaikan masalah di ruang lingkup kita, bukan kita nak menyelesaikan masalah mungkin di negara lain. Itu tak realistik lah, because kita di Malaysia nak menyelesaikan masalah di negara lain. So objektif ni perlu menyelesaikan masalah yang realistik, yang kita mampu untuk selesaikan. Okay. Daripada objektif tadi, kita akan mula menulis metodologi yang lebih menjurus kepada objektif. So method ni kita perlulah define dalam bentuk logical step, maksudnya step-step yang yang lebih teratur dan manageable. Okay. Di dalam method juga kita perlu nyatakan apakah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk menyiapkan projek tersebut dan apakah alat bantuan, tools yang kita perlukan untuk menyiapkan projek tersebut. Contohnya untuk projek STI ni, katanya sekiranya tuan-puan ingin mendesain prototype,
So perlu nyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk desain prototype, part untuk prototype tersebut, dan kemudian apakah analisis yang akan dijalankan untuk membuktikan bahawa prototype itu boleh mencapai objektif tadi. Okay. Dan kita juga perlu tahu apakah limitation dan expectation daripada design atau prototype yang kita jangkakan, dan apabila kita menulis satu metodologi yang baik, kita perlu ada satu timeline. Maksudnya setiap gerak kerja yang kita jalankan, kita perlu ada tempoh. Contohnya gerak kerja yang pertama melakukan survey di kalangan pelajar sekolah dan guru. Berapa lama? Mungkin sebulan, 2 bulan, contoh kita kena nyatakan. Dan timeline ni setiap satu gerak kerja kita perlu nyatakan berapa lama kita perlukan untuk menyiapkan gerak kerja tersebut. Supaya kita dapat menyiapkan keseluruhan projek dalam tempoh yang telah kita nyatakan di dalam proposal. Okay. Kemudian kita boleh untuk lebih meyakinkan panel ataupun pihak yang membaca proposal kita perlu memberikan expectation atau apa yang kita jangkakan apabila kita telah tamat menjalankan projek tersebut. Contohnya kalau kita akan melakukan sesuatu design, output kita mungkin dalam bentuk software atau hardware, dan untuk supporting untuk sebagai menyokong bahawasanya hardware kita ni berfungsi, kita perlu tunjukkan data-data yang daripada analisis tadi yang kata bahawasanya hardware kita ni berfungsi dan boleh digunakan. Mungkin dalam bentuk prototype tapi ianya berfungsi. Dan jangka masa panjangnya, katalah selepas proposal ni kita telah berjaya menyiapkan satu prototype, dan prospeknya mungkin prototype tersebut boleh dijadikan sebagai inovasi dan boleh dikomersialkan. So itu antara yang kita boleh nyatakan di dalam proposal yang kita tulis. Dan yang penting adalah expected impact, kerana impact ni yang menjawab problem statement tadi. Kerana kita kena tanya balik daripada prototype ataupun hasil kajian, hasil projek yang kita jalankan, siapa yang akan mendapat benefit daripada produk ataupun hasil kajian tersebut, dan apakah benefit yang mereka akan dapat daripada research yang kita jalankan. So ini adalah untuk menjawab balik, barulah proposal ni kita katakan lengkap, kerana kita telah menjawab semula kepada problem statement yang kita telah nyatakan di selepas introduction tadi. Okay. Dan di dalam mana-mana proposal kita perlu nyatakan apakah bajet atau kewangan yang kita perlukan untuk menyiapkan projek tersebut. Contohnya kalau kita nak membuat sesuatu prototype, apakah bahan, material yang kita perlukan. Sekiranya kita perlu melakukan survey, dan apakah cost untuk transportation, ataupun kita perlu menyewa satu tempat untuk melakukan kajian tersebut, cost rental dan sebarang professional services untuk membantu data analisis dan sebagainya. Dan bajet ni mestilah relevan kepada metodologi. Jangan dekat bajet kita kata kita akan melakukan travel tetapi tidak ada pun di dalam gerak kerja dalam metodologi kita nyatakan perlu melakukan sebarang survey dan melibatkan travel atau transportation. Okay. So saya belakang saya ada satu whiteboard. So saya dah biasa jadi lecturer, so kita cuba untuk menulis sikit. So kita adakan satu sedikit sharing session. Okay, contohnya kita mungkin boleh bincangkan saya duduk Selangor. Okay. So katalah kita ambil contoh ada satu permasalahan. Kita tahu di Selangor kadang-kadang masalah air. Okay, kita nampak kan? Okay, masalah air. Okay. Kita selalu ada masalah yang tiba-tiba je air Selangor akan hantar satu notis yang kita tak ada air 2-3 hari dan sebagainya. Okay. Bila masalah air ni, contohnya bila kita bercakap tentang introduction dan background, okay, apa sebenarnya masalah yang sedang berlaku? Okay, kita kata masalah air. Problem ni kita pun cerita tentang latar belakang. Latar belakang kita boleh katakan
dalam setahun, setiap tahun ada berapa kali masalah air yang berlaku di kawasan kita. Okey? Dan daripada setiap kali masalah air berlaku ni, contohnya kita mengambil ruang lingkup sekolah kita, dan itu akibatnya apa? Akibatnya di sekolah susah untuk pelajar membersihkan diri dan makan, minum dan sebagainya. So kita boleh kata lagi apabila terdapat masalah air di sekolah, ada masalah dari sudut kebersihan dan ianya boleh membawa masalah kepada kesihatan. Okey, so kita nyatakan sebenarnya masalah yang memang berlaku dan dan kita boleh juga nyatakan macam saya katakan tadi, ada tak sebelum ni pihak-pihak lain cuba atasi masalah tersebut. Bolehlah cari kajian yang ada tempat, macam contoh beberapa kajian ataupun beberapa design di contoh di Kelantan, dia cuba untuk wujudkan perigi di setiap tempat supaya kalau ada masalah air, dia boleh sentiasa menggunakan air daripada perigi tersebut. So kita boleh sertakan contoh-contoh penyelesaian yang telah orang lain lakukan. Okey? Dan yang pihak lain pernah buat. Dan sengit-sengit tadi. Lain telah lakukan. Okey? Tapi dan oleh kerana kita kata tadi, okey, penyelesaian tu dilakukan di Kelantan tapi tak pernah dibawa lagi di kawasan kita, di kawasan sekolah kita. Jadi kita pergilah kepada problem statement tadi. Okey? Jadi problem statement lagi spesifik. So kita kata walaupun ada pihak yang telah mencadangkan untuk membuat sesuatu design perigi yang kecil ke, yang mini perigi ke, mini well untuk mengatasi masalah air ini, tapi masih belum ada penyelesaian tersebut di kawasan kita atau di sekolah kita, kalau nak lagi spesifik di sekolah. Okay? Jadi kita pun provide the context untuk kita wujudkan soalan penyelidikan nanti. So jadi spesifik problem yang kita nak address nanti, kita boleh katakan jadi kajian projek ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah katalah ketiadaan air yang selalu berlaku di kawasan saya, di kawasan sekolah saya, dengan membina apakah solution yang awak nak buat. Kata membina satu mini perigi yang boleh berkapasiti air berapa nanti. Okay? So nanti itu akan pergi spesifik objektif, nanti kita akan masukkan. Okay? So research question. Okay. So soalan ni mesti adalah perkara yang kita jangkakan kita boleh jawab. Macam tadi kita kata kita bercakap pasal perigi dan air penyelesaian kan. So kita boleh contoh soalan yang kita boleh tanya untuk kita jawab nanti adalah so kita apakah caranya untuk mengatasi? So apakah caranya untuk kita atasi? Apakah caranya untuk kita atasi, untuk mengatasi masalah tadi? Si masalah tersebut. Okey. Dan adakah kita boleh tanya lagi, adakah cadangan kita untuk dengan membina whatever solution yang kita nak ni boleh mengatasi masalah tersebut. So kita actually soalan tu dah spesifik. So nanti soalan ni nanti kita akan jawab balik bila kita dah dapat expected kepada result kita nanti. Okay. So objektif. Alright. So daripada soalan ni katalah kita kata so sekarang kita akan revise the objektif yang lebih spesifik. Harap gambar tulisan lagi macam tu. Okay, so kita boleh spesifikkan lagi, katalah contoh kita kata untuk membina kita ada tempoh 6 bulan kita jangkakan 6 bulan contoh. Saya tak pastilah untuk mana-mana projek dia tempoh masa akan berlainan. So kita tahu 6 bulan. So kita tahu objektif kita perlulah boleh dicapai dalam tempoh 6 bulan. Okay, yang dalam objektif itu ada SMART, timely. Okay, so spesifiknya kita boleh kata tujuan projek ini untuk membina atau mereka cipta dan sebagainya, biasa dalam bahasa Inggeris, membina sebuah contohnya tangki air automatik. Tangki air automatik kata automatik yang boleh menyimpan air
berapa? Boleh menyimpan katalah berapa liter air. Okay, so kena spesifik. Sebab kenapa? Okay. Kenapa kita contoh? Kita kata tadi kalau berbalik kepada penyataan masalah dan introduction tadi, biasanya masalah air di Selangor dia akan berlaku 3 hari. 3 hari kalau tak ada air, katalah kita target satu sekolah. Untuk menyelesaikan masalah di sekolah kita, berapa orang yang perlukan air dan berapa liter tu kita kena ukur. Jadi itu sebab kita boleh menyatakan satu objektif yang lebih spesifik. Okay, so menyimpan berapa liter air untuk kegunaan, katalah untuk kegunaan berapa di mana, di kawasan mana, kita spesifik. So sebab kita tahu 6 bulan, kita tak boleh nak menyelesaikan masalah seluruh Selangor. So kita boleh selesaikan dalam tempoh 6 bulan, selesaikan masalah di kawasan ruang lingkup yang kita boleh selesaikan. So ini adalah lebih realistik. So bila kita dah nyatakan berapa liter air, untuk berapa hari, berapa orang, jadi ianya telah menjadi satu objektif yang measurable. Okay? Jadi bila kita nak bila results nanti, kita boleh measure objektif kita. Okay? Dan dalam tempoh oleh kerana hanya mungkin kita katakan 100 liter is achievable. Memandangkan kita ada untuk achievable ni, kita perlu tengok adakah kita ada team member yang cukup nak buat. Kalau kita seorang tak mampulah nak buat 6 bulan. Mungkin kita ada team member yang terdiri daripada 5 orang dan masing-masing ada dia punya kepakaran dia. Kata sebab kita sebut kata nak membina tangki air kan, automatik mungkin kepakaran dalam bidang mechanical, electrical. Kita kena tengok apa yang kita ada di sekeliling kita. Sebab yang ni contoh. So untuk penyelidik ni dia perlu tahu apa yang kemampuan dia untuk dia membina objektif yang mampu dicapai dan lebih realistik. Dan kita kata nak membina tangki air automatik. Alright. So dan daripada ni kita boleh buat satu spesifik ataupun kepada metodologi. Metodologi ni kita cuba boleh dan saya juga kata tadi untuk setiap metodologi ni kita perlu ada masa atau tempoh yang kita nak siapkan tempoh. Katalah ini adalah gerak kerja ataupun yang kita akan lakukan metod lah kerja. Okay, contoh pertama. So kita akan tengok contoh pertama kita boleh katakan untuk belajar untuk survey, design pam air yang ada. Pam air yang ada, yang sedia ada. So, yang ni berapa lama masa kita perlukan? Mungkin 2 minggu. Kita nyatakan di sini 2 minggu. Okey, kemudian untuk melakar design pam air dan sebagainya. Lakaran berapa masa dia kita perlukan? Mungkin 1 minggu ke 2 minggu, sebulan, terpulang pada kita ada. Okay? So dan seterusnya. So setiap gerak kerja kita ni perlulah kita nyatakan berapa tempoh untuk kita completekan gerak kerja tersebut. Okay? So bila kita ada ni, contoh selepas 2 minggu kita boleh ada satu milestone. Kata okey, pada selepas 2 minggu saya telah pun ada satu survey sebanyak 10 design pam air. Okay, so barulah kita boleh ukur kat sini balik. So apa gerak kerja ni berjaya tak kita capai dalam tempoh 2 minggu. Gerak kerja ni berjaya tak kita capai dalam masa satu minggu, sebulan dan sebagainya. Okay. Dan apabila kita bercakap tentang contoh nak membuat satu pam air ke dan sebagainya, kita kena tahu apakah materials yang kita perlukan. Okay. So materials tu pun kita kena tahu dia punya cost dan sebagainya. So dan katalah lepas kita dah completekan by bulan 5 ni, bulan ke-5, so tadi kita kata 6 bulan projek je kan. Bulan ke-5 dah siap dia punya first prototype. Right. So apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu untuk dalam bahagian analisis, kita perlu test our prototype. Okay, sebab ni saya tambah sikit lah sebab saya tengok dalam STI tu dia kata banyak kepada prototype dan design, so saya tambah sikit. So kita perlu test the prototype, mungkin mula-mula kita test dalam makmal. Okay, dan kalau tak berjaya berjalan kita boleh baiki dan sebagainya. Kemudian kita boleh test di lapangan. Sebab ingat tak tadi objektif kita dah spesifikkan. Kita kata mungkin 100 liter air. Okay,
So kita dah boleh ukur ni. Bila kita buat testing, kita boleh kata analisis, kita boleh tengok ke kapasiti boleh tak dia capai 100 liter air. Okay. So daripada sini kita dah boleh mengukur bahawasanya prototype pump air ni telah berjaya boleh simpan air 100 liter secara automatik dan sebagainya. Okay. Dan tapi daripada ni kita kena tahu juga apa limitasi kepada projek yang kita jalankan. Contohnya, pump air ni bagus, berjaya 100 liter. Tapi limitation dia, dia guna pula banyak electrical. Bil elektrik meningkat pula. Tapi itu limitasi. Tapi kita kata memandangkan 6 bulan, kita tahu itu limitasi kita. Mungkin kita boleh cadangkan future work untuk kita tengok pula apa cara untuk dia boleh menggunakan kuasa solar dan sebagainya bila kita buat pump air tersebut. Okay? Right. So, then lepas, tadi kita dah ada gerak kerja yang kita nak buat. Kita kata kita nak buat pump air. Analisis pun daripada apabila dah siap prototype, kita dah boleh buat testing. Kita boleh check whether prototype itu mencapai objektif kita atau tidak. Lepas tu untuk expected results dan output di dalam proposal, kita boleh nyatakanlah expected results atau output ni. Untuk proposal ni, satu hardware akan maksudnya di akhir projek ini akan menghasilkan satu hardware. Hardware ni apa? Pump air tadi. Dan hardware. Lepas tu kita punya supporting argument nanti, hardware ni nanti selepas diuji akan boleh menampung 100 liter air. So supporting argument daripada analisis yang tadi kita buat, testing lah, validation dan sebagainya. Dan untuk masa hadapan, future work di masa hadapan, pump air ni mungkin kita boleh komersialkan ataupun kita boleh patentkan ataupun boleh kita buat di tempat-tempat lain. So the commercialization aspect on pump air ni tadi. Right? So expected impact. Ni jadi bila kita dah ada pump air tadi, expected ya, daripada oleh kerana pump air ini telah wujud, oleh kerana kita telah berjaya bina pump air ini, kita telah dapat menampung kalau air tak ada 3 hari tiada selama 3 hari kita dapat tampung. Kita dapat tampung di kawasan sekolah tersebut. Dapat tampung keperluan sekolah. Jadi siapa yang dapat benefit? Pelajar sekolah. Macam contoh kita kata kita buat ni kat sekolah je tadi, pelajar sekolah, guru dapat benefit. So apa yang diorang akan benefit daripada hasil projek kita ni tadi? So dia dapat benefit dari sudut dia punya kebersihan dan keselesaan dia lebih selesa, tak ada masalah bila tak ada air dan sebagainya. So kita boleh tunjukkan on the impact kepada siapa yang akan dapat benefit tu. Dia beza macam tadi, output tu apakah yang kita hasilkan daripada projek. Impact ni apakah projek kita impact kepada siapa beneficiary dia akan dapat tu. Dan daripada sini semua tadi, dia akan untuk justifikasi kepada projek bajet tadi. So dan make sure masa bila buat bajet tu kena is very biasanya bila kita tulis bajet dalam mana-mana proposal, biasanya kita akan detail it out lah, lebih terperinci apakah wang tersebut akan digunakan untuk apa, supaya kita tak nak nanti bila dah katalah projek kita tersebut diluluskan tapi tak cukup duit lah, terlebih lah dan sebagainya. So bajet ni mesti adalah apa yang betul-betul kita perlukan. Jadi itu sesi saya pada kali ini. Ni maklumat berkenaan dengan pusat STEM UM. Terima kasih, saya pulangkan pada MC.